KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar calon-calon SBM 2022? Adakah anda semua sihat? Terbaiklah. Yap, selamat datang ke Sukses SBM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, saya nak tanya kepada murid-murid semua kan, siapa yang mengambil mata pelajaran produksi multimedia? Saya nak tengok sikit. Ui, ramainya. Bukan apa, sebab kita akan bersama dengan seorang guru yang memang terbaiklah. Apa yang diajarkan kepada anda nanti, sila berikan tumpuan sepenuhnya. Siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Tunggu apa lagi? Jom saya perkenalkan kepada anda Cikgu Zurai. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Khabar baik. Akmal, apa khabar? Alhamdulillah terbaik Cikgu. Okey, kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita. Ini dia, saya perkenalkan kepada anda Cikgu Shazlin. Apa khabar Cikgu Shazlin? Terbaik Cikgu Shazlin. Okey, Cikgu Zurai, dengan katanya dalam mata pelajaran produksi multimedia ini, Cikgu yang mana kita sebenarnya akan bersama dengan anak-anak murid Cikgu. Betul ke Cikgu? Betul, Akmal. Siapakah mereka ini Cikgu? Katanya pelajar-pelajar yang cukup hebat, murid-murid yang hebat. Okey, baiklah. Jom kita berkenalan dengan murid-murid di pentas. Sekarang di studio, yang pertama kita ada Aiman. Mana Hai, Aiman. satu Aiman? Angkat tangan Aiman. Okey. Aiman, okey. Yang kedua kita ada Koyum. Okey. Hai Koyum. Okey, yang ketiga kita ada Amer Ridwan. Amer. Okey, dan yang keempat kita ada Putera Ryan. Iya. Okay. Ini dia murid-murid daripada SMK Bandar Kerayung. Okey Cikgu, saya pasti murid-murid pun dah tak sabar nak kita belajar apa kali ini dalam mata pelajaran produksi multimedia. Jadi murid, sila berikan tumpuan yang sepenuhnya kepada Cikgu Zurai kita. Jadi jom kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Zurai. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, murid-murid di rumah dan juga di studio. Okey, hari ini kita akan belajar, tajuk dia ini produksi multimedia. Okey, produksi multimedia dan kita akan tengok subtopiknya adalah pembangunan produk multimedia. Okey Akmal, produk multimedia ni sebenarnya dia salah satu subtopik yang penting sebab dia membangunkan produk. Dia membangunkan produk untuk kita menghasilkan produk yang baiklah. Okey. Jadi cikgu nak semua murid di rumah ataupun di studio bersedia dengan pen dan buku nota masing-masing. Okey, saya pun sudah Cikgu. Okey, Akmal pun dah bersedia? Sudah. Okey, jom kita mulakan. Okey. Sebelum kita nak bangunkan produk multimedia, kita dah belajar dah semua elemen yang perlu ada untuk kita bangunkan produk ni. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan pengajaran, saya nak bertanya dengan murid di studio ni, apa elemen yang kita dah belajar sebelum ni? Okey. Ada tak yang volunteer yang nak jawab apa elemen yang kita dah pernah belajar? Okey, sila angkat tangan murid-murid. Siapa yang nak jawab dulu? Ada? Itu dia. Aiman. Ya Aiman. Apakah elemen? Yang satu tu teks. Okey. Lepas tu ada audio. Bagus. Ada grafik. Lepas tu ada animasi. Lagi satu? Video. Satu lagi. Rakan-rakan yang lain boleh tolong. Apa? Satu lagi. Saya cikgu. Ya Ryan. Video. Video. Ada lagi tak Ryan? Butang interaktif. Okey, itu
elemen atau bahan kandungan produk multimedia yang kita kena ada, yang kita basic lah, asas yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi kita akan kumpulkan semua bahan tu untuk kita bangunkan produk multimedia ni. Okey, yang pertama tadi teks, kedua grafik, yang ketiga kita ada audio, yang keempat kita ada video, yang kelima kita ada animasi. Okey. So setiap satu ni, okey, teks, saiz teks ni dia mesti boleh dibaca dengan jarak yang bersesuaian. Okey, pastikan warna teks ni dengan warna latar ni dia kontra. Cuma ada kita senang nak baca. Okey. Dan gaya font seperti bold, italic, underline. Okey, dia kena beri penekanan lah supaya kita boleh nampak dengan jelas. Okey, yang kedua, elemen grafik. Pastikan saiz grafik ni dia bersesuaian mengikut keperluan lah. Okey. Kalau kita guna kualiti, pastikan kualiti gambar tu jelas dan image tu kita boleh senang faham. Okey. Dan juga kedudukan grafik ni mestilah konsisten. Maksudnya dia mudah dilihat lah. Untuk kita bangunkan tu kan. Okey, yang ketiga Akmal, kita ada audio tadi kan? Betul. Audio, pastikan rakaman audio tu dengan pemilihan audio kena jelas. Supaya dalam kita punya produk tu nanti, audio dengan video semua main, dia cantik lah, dia dengar jelas kan. Orang tak tanya lah apa, tak dengar kan macam tu. So audio tu kena jelas. Okay. Pastikan volume audio rakaman suara tu lebih tinggi lah daripada audio latar belakang. Okey. Yang keempat, kita ada video. Okay. Video ni dia lebih kurang macam audio juga. Okay. So pemilihan nisbah aspek yang ideal bagi menghasilkan video berkualiti tinggi. Pastikan masa tayangan tu tak terlalu pendek dan tak terlalu panjang. Okey. Yang kelima, kita ada animasi. Okey, animasi ni dia bergerak lah, daripada statik dia bergerak kan. Okey. Animasi dihasilkan perlulah ringkas dan padat, dan objek animasi tu mempunyai tekstur yang dapat menarik perhatian. Okey. Dapat tu semua bahan kandungan Okey. Bahan-bahan yang kita ada tadi tu kita kena lakarkan pada papan cerita. Macam kita lah Akmal nak buat baju mesti kita design dulu kan. Tak boleh pakai buat je. So sama juga kalau kita dalam produk multimedia ni kita nak bina bahan, kita mesti lakarkan dulu. Semua elemen kita lakar dulu kat dalam papan cerita. Okey. Okey, so ini kita ada contoh elemen multimedia yang terdapat dalam produk akhir. Di sini cikgu nak tanya ni, siapa yang volunteer nak jawab ni? Elemen apa cikgu yang ada? Siapa tu? Ryan. Silakan Ryan. Yang pertama ni apa? Yang pertama teks. Okey, ini elemen teks. Okey, yang kedua? Audio. Betul, audio, pandai. Yang ketiga? Grafik. Dan yang keempat? Butang interaktif. Okey, pandai. So inilah bahan kandungan multimedia yang kita perlu ada. Kita masukkan dekat dalam produk dia. Dan kita kena lakarkan dulu dekat dalam papan cerita. Saya pasti kalau murid-murid dia faham kan dengan bahan kandungan produk multimedia ini, apa saja soalan yang diberikan, murid-murid dapat jawab dengan jaya. Betul kan cikgu? Betul. Okey, baik, kita nak berhenti rehat kepada murid-murid semua. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi dalam Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Zurai kita. Cikgu, jom kita teruskan kita punya kelas kita. Boleh ke? Boleh. Atau senyum sikit? Senyum. Iya. Okey, silakan cikgu. Okey. Kalau tadi kita dah belajar mengenai bahan kan, kita dah ada bahan apa elemen yang perlu dimasukkan dalam produk multimedia. Okay, bila kita dah ada bahan, kita perlu membina. Membina produk multimedia. Jadi di sini kita nak tengok bila kita nak bina setiap elemen tu, kita punya perisian yang tersendiri. Contohnya kita tengok elemen teks kan. Elemen teks, jika murid-murid dia nak bina teks, dia kena guna satu software. Contohnya sekarang ni software yang kita guna adalah Adobe Illustrator. Ataupun yang lebih mudah,
kita boleh guna Microsoft Office. Contoh seperti PowerPoint, Yep. Microsoft Word. Okey. Untuk elemen grafik, kita boleh guna Adobe Photoshop. Okey. Kita edit pelbagai situlah. Jadi semua kemahiran ni murid dah belajar dah sebelum dia nak membina produk multimedia ni. Okey. Untuk butang interaktif, dia akan menggunakan satu software yang sekarang ni kita tengah guna, iaitu Macromedia Flash. Oh, okey. Sekarang ni Flash ni kita guna sebagai software utamalah untuk membangunkan produk multimedia tu. Seterusnya kita tengok yang video. Kalau video kita guna perisian dia Adobe Premiere. Adobe Premiere kan, kalau kita tengok kalau dalam videografi semua, kalau kita nak editing apa-apa video memang kita guna Premiere. Betul lah Kamal? Betul. Okey, dan audio kita guna Soundforge. Kan Soundforge, dan animasi kita gunakan sekali lagi kita gunakan Macromedia Flash. Sebab ini adalah perisian yang utamalah yang kita guna buat masa sekarang. Sebab nanti mungkin akan datang kita akan tukarlah kan, ikut peredaran waktu lah, peredaran masa. Okey. Betul. Seterusnya Akmal. Okey. Yang inilah antara muka perisian pengarangan yang kita guna. Yang utamalah. Orang kata kita punya tapak kita nak buat. Okey. Apa tadi Akmal nama dia? Yang ini antara muka perisian pengarangan. Software dia apa? Adobe Premiere. Salah Akmal. Smashbox. Salah Akmal. Final Cut Pro. Pun salah. Apa dia cikgu? Okey. Sebab Akmal dia tak tumpukan perhatian. Masya Allah. Okey. So kita tengok sekarang ni, kita tanya dengan adik dekat studio ni. Apa ya, siapa yang boleh jawab? Kita tengok siapa yang tak tumpu perhatian juga ni. Apa antara muka ni? Siapa? Apa Dia orang nama? pun tak tumpukan perhatian juga Ya, cikgu. Koyum. Koyum. Perisian Macromedia Flash MX. Macromedia Flash. Cikgu tak ada cakap pun tadi? Ada. Saya cakap untuk buat video, maafkan saya, untuk buat butang interaktif dan buat animasi. Okey. Okey. So sekarang ni dia punya antara muka dia. Okey. Yang ini ni apa nama dia? Ada tak yang nak bantu cikgu ni? Ya, Aiman. Yang tu menu bar. Okey, menu bar. Yang kedua? Lepas tu itu toolbox. Toolbox ataupun alatan lah yang kita nak gunakan. Okey, nama dia toolbox. Okey, yang ketiga, ini apa ni? Yang ada kecil-kecil tu. Timeline. Timeline. Bagus Aiman. Dan yang keempat? Stage. Stage ataupun paparan lah, luang kerja yang kita nak buat, semua kita drag lah, letak dekat sini. Okey. Okey, so boleh Akmal? Boleh cikgu. Dah? Saya tunggu cikgu je. Okey. Seterusnya kita tengoklah untuk menu bar. Okey, dia mengandungi arahan, kawalan serta fungsi-fungsi asas. Okey. Yang kedua, toolbox tadi, dia alatan kerja. Kalau kita nak buat, katakan kita nak letakkan teks, nak letakkan gambar. So, kita ambil alatan dalam toolbox tu, kita buatlah dia. Macam kita nak backing motor lah kan Akmal. Kita nak ambil alatan tu, nak ambil dalam mana? Dalam toolbox lah. Sama juga kalau dekat dalam Flash. Kita nak buat kerja, kita ambil semua alatan tu dalam toolbox. Okey. Timeline pula yang garis-garis tadi tu, okey, mengandungi bilangan nombor yang mewakili start frame. So, berapa lama kita nak mainkan dia. Okey, so dia ada layer dekat situ. Jadi, kita susunlah semua yang kita nak buat dekat timeline. Okey, dan stage pula itu ruang kerja. Okey, atau paparan merupakan kawasan atau lokasi untuk meletakkan isi kandungan kita tadi tu. Okey. Okey, faham. Sekarang kita tengok toolbox ni. Okey, dalam toolbox kita ada macam-macam menu ni. Menu ni memang sangat penting. Alatan ni kan, line, pen. Okey, murid-murid jangan lupa kalau kita nak buat, memang kita kena ingat ni. Alatan dalam toolbox memang penting. Okey, ejaan penting, semua penting. Tapi andai katalah masa jawab soalan tu Akmal, kita tak ingat nama dia, kita boleh lukiskan. Boleh lukiskan? Boleh lukiskan. Kalau teks tu kita lupa apa ya nama dia. Teks tu ke, type tu ke, kita lukiskan situ. Macam tu. Okey. Untuk kita bangunkan animasi kan, tadi animasi. Okey. Elemen animasi ni kita ada dua jenis. Okey. Animasi tradisional, animasi digital. Okey, untuk dalam pembangunan produk multimedia ni kita menggunakan animasi digital.
Okey, animasi digital. Jadi kita kena bangunkanlah. Kita pilih, murid-murid pilih nak pilih animasi yang mereka suka. Kan? Okey, jadi kat sini cikgu nak tanya dengan murid di studio, apa jenis animasi digital yang mereka dah belajar? Kan? Bila kita nak buat, mesti kita akan recall back, imbas kembali apa yang kita dah belajar selama ni. Okey? Siapa yang boleh jawab? Saya cikgu. Ya, Ryan. Okey, silakan. Silakan Ryan. Yang pertama animasi movement, Animasi movement, okey. Yang kedua, animasi morphing, morphing. Yang ketiga, animasi masking. animasi masking. Okey, bagus Ryan. Okey, tiga-tiga tu betul Akmal. Jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan setiap jenis animasi ni. tersebut. Okey. Animasi yang pertama movement tadi kan. Movement ni dia pergerakan. Okey, contoh yang saya letak kat sini ni, okey, dia ada layang-layang tu kan. Okey, layang-layang ni nampak tak dia bergerak ikut garisan ni kan. Jadi layang-layang ni dia akan bergerak sampai ke sana ikut. Itulah movement, pergerakan dia lah. Dia akan bergerak. Okey, yang kedua kita ada animasi morphing. Morphing ni, okey, kalau Akmal pernah tengok dekat dalam kita ada template kan, TikTok, macam-macam lah sekarang yang terkini ni. Dia perubahan. Perubahan muka, perubahan wajah, perubahan bentuk kan. Ni nama dia animasi morphing nama dia. Okey, boleh ingat kan? Tiga-tiga ni. Kalau keluar soalan, keluar ni, okey, ni nama dia animasi morphing. Okey. Okey. Dan yang ketiga, okey, animasi masking. Okey, kalau kita tengok perkataan ni, mask kan, mask ni. Mask ni apa, mask? Topeng, cikgu. Topeng kan. So kalau animasi masking ni maksudnya dia bertopeng lah. Dia menutup. Contohnya macam ni Akmal. Okey, yang topeng tu adalah bentuk bulat ni. Ni kan bulat ni. Dia melalui atas garis multimedia ni dan dia akan nampak yang dia bertopeng saja tadi yang akan nampak yang keluar. Dia akan bergerak dekat atas tu. So ni nama dia animasi masking. Okey? Itu dia, cikgu. Ya, cikgu. Ya. Okey. So tiga-tiga animasi ni, okey. Murid dia akan buat, dia akan bina dekat dalam produk dia. Bangunkan dekat dalam produk. Kita guna software apa tadi? Perisian? Perisian apa murid-murid? Saya nak tanya Ami, cikgu. Ami dia tengok, dia tenung. Saya tahu dia tenung apa tu, Mei. Tenung apa tu, Mei? Perisian apa kita guna untuk buat kesemua animasi ni? Yang first tu kita boleh buat dekat apa ni? Apa dia, Amir? Tadi baru sebut. Koyum dah sebut dah ganti jawapan dia. Apa? Photoshop. Animasi. Macromedia. Macromedia? Flash. Flash. Kita buat animasi, kita kena guna flash kan. Dia kata cikgu, dia kata dia saja buat suspend. Tanya dia lagi cikgu, nak tengok suspend dia macam mana? Suspend dia. Apa lagi ya kita nak tanya? Okey, animasi tadi kalau Amir ingat lagi kan, apa jenis animasi animasi digital? Yang kedua tadi animasi apa? Amir? Animasi tradisional. Animasi tradisional. Bagus. Suspend lah, Amir. Amir memang suka suspend lah, Amir. Okey. So, itu tiga-tiga jenis animasi. Jadi, dalam pembinaan multimedia, bahan pembinaan produk ni, kita kena masukkanlah ke semua tadi kan. Animasi, kita ada teks, kita ada grafik, kita ada video, audio semua. Kita akan combinekan, kita akan masukkan ke dalam ini tadi Macromedia Flash. Kita akan tarik dia lah. Kita akan masukkan dia. Saya tunjukkan semula yang untuk ni. Okay, kita akan masukkan dia dekat dalam stage ni. So kita akan buat kerja kan. Kita ambil semua alatan dekat dalam toolbox. Kita buat dia kat sini, kat ruangan kerja ni. Macam tu. Okay? Macam tu, cikgu. Okey, baik. Jangan suspend macam Amir katakan tadi, cikgu. Kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada murid semua. Jangan berpada. Selepas ini, kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, katanya kali ini kita nak uji murid-murid kita. Tak tahulah betul ke tak betul, kita tanya kepada Cikgu Zurai kita. Betul ke Cikgu? Betul Akmal. Bila sukses ni kita kena sentiasa mengulang kaji, sentiasa buat latihan baru kita boleh ingat. Tu dia. Okey. So kita boleh mula? Boleh Cikgu. Silakan. Okey. So, yang kita nak tengok seterusnya adalah soalan contoh bahagian A. Okey, bahagian A ni adalah soalan yang aras rendah, aras sederhana yang kita nak bantu murid-murid kita untuk dapat markah. Okey. So, contoh dia yang pertama ni, nyatakan jenis elemen yang terdapat pada rajah 1 di bawah. Kalau kita tengok kan pada rajah ni, rajah apa ni Akmal? Animasi Cikgu. Ya, cerita apa ni? Ejen. Ejen Ali kan? Ejen Ali. Okey, jadi dekat sini kalau kita tengok dari rajah ni kan, okey, kita boleh nampak ada elemen yang kita dah belajar tadi kan? Elemen-elemen multimedia yang kita dah belajar tu. Okey, jadi untuk soalan ni dia tanya dengan kita semula, yang pertama tu elemen apa, yang kedua apa, yang ketiga ni apa. Okey, ada tak pelajar yang boleh bantu cikgu untuk soalan yang pertama ni? Siapa tu? Aiman. Silakan Aiman. Okey, yang satu tu teks. Okey, yang pertama tu teks. Yang kedua? Yang kedua grafik. Yang kedua grafik. Dan yang ketiga tu? Butang interaktif. Butang interaktif. Betul tak Akmal? Kita tanya Akmal dulu jawab. Kalau saya tengok nombor 2 tu teks Cikgu. Nombor 2 teks, okey. Kita tengok. Betul. Suspend. Okey, dan yang ketiga tu tadi? Yang mana Cikgu? Yang ketiga. Butang interaktif Cikgu. Betul. Sebagai butang pelajar contoh kan? interaktif. Okey. So, untuk setiap soalan ni kita akan dapatlah sini satu markah, satu markah, satu markah. 3 markah kat sini dapat markah penuh. Kan senang. Okey. Tapi ingat soalan yang mudah macam ni, kadang-kadang murid-murid kita suka buat salah. Jadi tolong ingat jangan ambil mudah soalan yang mudah. Oh betul. Sebab apa? Bila kita buat senang je ni soalan jenis elemen je kan dah hafal, tapi dia salah tengok dekat sini 3 kan? Dia pergi tulis dekat 2. Dia cuai. So elakkan kecuaian macam tu sebab soalan yang mudah murid-murid memang suka ambil mudah. Ya. Jadi minta fokuslah lepas ni. Untuk soalan macam ni mudah dapat markah tapi mudah juga kita hilang markah. Okey? Okey. Yang kedua, nyatakan 2 kelebihan. Tadi cikgu ada cerita. Kenapa kita kena guna papan cerita kan? Kenapa? Kalau kita nak buat baju, kenapa kita perlukan reka baju dulu, design dulu kan? Bukan terus jahit je. Tapi untuk produk multimedia ni kita kena ada dulu papan cerita tu. Jadi apa kelebihan ni papan cerita ni? Ada yang nak jawab ke? Siapa? Ya. Saya. Koyum. Koyum. Ya. Apa kelebihan? Yang pertama ialah membolehkan pembangun produk multimedia mencambah minda dan idea. Okey, tu kita dapatkan idea, betul. Okey, yang kedua? Yang kedua ialah dapat merancang jalan cerita pada peringkat awal. Bila kita nak buat bahan multimedia tu, kita kena ada papan cerita sebab kita nak rancang dulu kan. Lepas ni nak letak apa, lepas ni nak letak apa kan. Okey, ada lagi ke Koyum? Yang terakhir ialah mengurangkan risiko tertinggal jalan cerita yang penting. Bila kita buat papan cerita tu kan, kita patutnya nak letak benda tu. Tapi bila kita tak buat kan, kita kadang-kadang tertinggal. Yang sepatutnya kita letak tapi kita tak letak. Jadi itulah kelebihannya kita kena ada papan cerita ni. Kalau kita tengok jawapan ni, ini cadangan jawapan lah. Membolehkan membangun produk multimedia, mencambah idea, okey 1 markah. Dapat merancang, dapat 1 markah lagi. Kalau kita tengok sini, soalan minta 2 je lah kan? 2 untuk 2 markah. Okey, kalaulah jika pelajar atau murid kita dia macam ada idea, tengah menulis ada lagi idea kan, nak tambah lagi 1, boleh, dia boleh tulis lagi, tak apa. Tapi markah dia tetap juga dapat
Dua markah. Kalau yang ini salah tadi, bolehlah dapat markah kat sini. Macam tu. Okey? Okey. Soalan yang ketiga, boleh Akmal? Boleh cikgu. Saya tak yang sabar ketiga. Okey, Rajah 2 ni menunjukkan satu persembahan multimedia interaktif. Soalannya mudah, sama juga. Kita tengok, kat sini ada, dia dah bagi dah jawapan kan. Buah, Cameron Highlands, Bukit.jpg, Damai.mp3, Cameron.avi. Setiap ni, okey, murid-murid dia dah pernah belajar setiap elemen dan dia tahu apa format bagi macam elemen MP3 ni kan. Akmal, kalau MP3 ni apa dia biasanya? Itu kan music cikgu. Music. Audio. Yes, audio. Pandai Akmal. Boleh ambil MPV lepas ni. Ya, ini cikgu. audio kan. So kita letak awal-awal kat sini. Tulis kat sini. Audio. Okey? Audio. Lepas tu kalau Bukit.jpg. JPG semua orang tahu kan? Apa dia Akmal? JPG? Gambar cikgu. Gambar visual. kan? Visual. So JPEG ni dah tahu dah kat sini kan. Elemen apa? Grafik. Tulis dulu siap-siap kat sini kan. Jadi itu kita punya keyword lah, clue dia kat situ kan. Okey, so soalan dia berdasarkan Rajah 2 ni, maklumat ni pilih dan lengkapkan papan cerita. Apa yang diberi ni kita kena tulis sama seperti apa yang jawapan bagilah soalan bagi ni. Okey? Kita tengok dia punya soalan dia. Kita kena lengkapkan dekat sini. Tajuk. Tajuk tadi apa ya kalau kita tengok ni? Tajuk dia. Okey, siapa nak jawab ni sini? Ya, bagi abang suspend kita cikgu. Betul, abang suspend nak jawab. Amir. Saya. Ya. Apa tajuk dia Amir? Tajuk dia Cameron Highland. Cameron Highland. Okey. Cikgu nak tanya, image grafik pula? Tadi dah bagi tahu sebenarnya ni soalan bocor ni, bukan suspend. JPG. Okey, image.jpg. Kat sini pun dah ada sebenarnya kan ni. Tengok format. Okey, lagi animasi. Buah.swf. Okey, ini buah.swf. Ini adalah format animasi. Okey, untuk video. Yang mana satu video? Video dia Cameron Suspend. AVI. Okey. Sebab tadi Akmal dah bagi tahu. Apa kan? Untuk audio kita ada tadi apa? MP3. MP3. Jadi memang sah-sahlah video tu Cameron.avi dan last kali tu adalah Damai.mp3 untuk audio. Okey, mudah kan ni? Tapi macam saya pesan juga tadilah. Okey, bila soalan yang mudah macam ni kita jangan ambil mudah. Kena fokus, sentiasa fokus. Sebab apa? Dia tulis kat sini bukit. Nanti kamu tulis B besar pula. Tak sama dah kan? Macam tu pun tak boleh cikgu mungkin kita tak tahu kan? Mungkin mungkin pemeriksa ke, mungkin dia punya skema pemarkahan tak terima ke, manalah kita tahu. Jadi kita kena tiru sebiji lah orang kata kan. Kita kena ambil betul-betul maklumat yang diberi tu, pindahkan dalam jawapan. Okey. Boleh teruskan? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Yang seterusnya, yang ini tools tadi. Kita belajarkan tools. Tools tadi yang dekat dalam apa tadi? Tepi tu yang banyak-banyak tu. Banyak tepi-tepi tu apa panggilnya? Toolbox. Apa nama dia? Betul Akmal. Pandai Akmal. Lepas ni boleh ambil MPV Akmal. 2 kali dah saya sebut. Okey, Rajah menunjukkan tools yang digunakan dalam proses menghasilkan animasi menggunakan perisian Macromedia Flash. Okey. So, berdasarkan Rajah dan maklumat di atas ni, kita pilih dan tuliskan nama tools. Okey? Kita tengok soalan dia. Okey, mari kita. Jom. Siapa nak jawab yang ni? Suspend lagi ke? Mungkin Aiman. Koyum. Okey, Koyum. Ya. Okey, yang pertama ialah fill colour. Okey, fill colour sebab dia berubah lah tu kan. Kalau kita nampak warna biru, dia pergi warna hitam, lepas tu dia pergi warna kuning. Warna kuning kita gunakan. Okey, fill colour. Fill colour. Okey, yang kedua Koyum? Yang kedua sebab dia berubah bentuk. Apa dia tu Koyum, tak dengar? Lagi sekali boleh? Rectangle tool. Rectangle tool. Okey, sebab kita dari bentuk bulat kita pergi bentuk segi empat. Okey, yang ketiga? Yang ketiga ialah free transform tool. Okey, bagus Koyum. Free transform tool. Dia dari kecil, dia jadi besar. Sebab tu saya kata tadi, tools ni murid-murid kena hafal, kena ingat dia guna apa untuk buat semua perubahan tu. Okey. Yang keempat.
Okey, yang keempat ialah text tool. Text tool. Okey, kita tak berapa nampak sini tapi kita ada text kat situ, Macromedia Flash tu kita masukkan. Okey, ini adalah text tool. Okey, dan last kali tu. Last kali kita ada apa ni? Okey. Ni, apa ni? Yang terakhir ialah line tool. Line tool. Tadi Ya, kita line buat tool. animasi movement kan yang saya tunjuk tadi, ada line kan. So kita guna apa untuk buat line tu? Kita guna line tool. Okey. Boleh? Dapat 5 markah, cikgu. Dapat 5 markah kan. Mudah je nak dapat 5 markah. Tapi kena hati-hati. Okey. Seterusnya. Okey. Ini. Kalau kita tengok rajah ni, kan dia ada butang navigasi. Butang yang kita buat dengan flash tadi, dia nak pergi, bila kita klik butang, dia pergi ke pautan lain. Pergi tempat lain lah. Okey. Jadi kita nak kena, berdasarkan ni kita nak kena tengok. Dia dah bagi juga pilihan jawapan. Okey, jadi murid-murid kena pilih daripada pilihan tu, masukkan ke dalam langkah, setiap langkah yang kita perlu buat. Okey. Langkah yang pertama. Ini siapa ni? Okey, itu dia. Amiruddin. Amir Ridwan. Silakan. Yang pertama apa, Amir? Aktifkan bentuk segi empat pada layer objek. Okey. Lepas tu kita klik menu insert, pilih convert to symbol. Okey, kita dah aktifkan, kita convert to symbol sebab kita nak tukar dia jadi button. Okey. Yang kedua. Sambung Amir. Yang kedua, pada tab behavior, pilih button dan klik OK. Okey, betul. Dah dapat 2 markah. Okey, yang ketiga kita tengok dia betul ke salah. Langkah ketiga, pada tertingkap action, action script, pilih tab movie control. Okey. Pada tab movie control, dui klik atau seret go to. Seret go to. Okey, dia ada 2 lah arahan kat sini. Ada juga soalan yang dia kata seret go to pergi dekat ruang kerja. Okey, ada juga yang dia tulis dui klik. Maknanya kita dui klik, go to tu dia akan masuklah dekat dalam ruangan action script. Okey. Jadi bila kita nak buat ni, murid-murid memang dia kena buat, sentiasa buat benda ni baru dia boleh ingat. Okey. 3. Ada lagi 2 Amir. Yang keempat. Pada ruangan scene, dia lagi 2. Pada ruangan scene, pilih grafik. Pilih grafik sebab kita nak pautan tadi pergi ke menu grafik. So kita pilihlah pada scene tu, kita tukarkan dia jadi grafik. Okey, dan yang terakhir untuk markah yang kelima. Aktifkan layer 3 pada scene text. Lepas tu pada tag movie control, masukkan action stop. Action stop pada frame 1. Okey, bagus. Dapatlah 5 markah Amir. Cuma jangan lupa, kalau tengok pada sini tulisan dia tu kan, jangan salah. Ikutlah. Cikgu biasa cakap kan, jangan durhaka pada soalan tu. Maksudnya ikutlah sebiji. Kalau go to lah huruf kecil semua kan. Gitu. Jangan mandai-mandai. Jangan memandai-mandai kita nak tukar dia. Okey? Okey. Yang seterusnya. Okey, ada lagi ke yang nak jawab? Ramai lagi cikgu nak jawab ni. Siapa lagi nak jawab soalan ni pula ni? Masih sama lagi. Ini memang contoh soalan yang mudah lah. Aras mudah. Jika murid-murid buat, memang dia akan ingat. Dan sangat membantu untuk mereka mendapatkan markah yang baik lah. Okey, untuk soalan 5. Ada yang volunteer nak jawab? Siapa dia? Boleh kita tahu? Siapa sahaja? Aiman. Okay. Siapa? Sebab Aiman dia pegang dagu cikgu. Pegang dagu nak jawab. Siapa nak jawab ni? Angkat tangan. Aiman ke Koyum ni? Want to show lah siapa kot. yang angkat tangan ni? Tak nampak. Okey. Siapa boleh? Ada sesiapa? Okey. Aiman. Okey.
Okey. Langkah yang pertama, kalau tadi kita ada pilihan jawapan. Pilihan jawapan kita pilih, lepas tu kita tuliskan. Sekarang ni, dia dah bagi dah langkah kerja tu. Kan, Akmal, kita tengok pada soalan. A, B, C, D, E, F. Dia dah bagi, cuma murid-murid kena susun. Dia susun, dia pilih je. Macam huruf apa yang pertama, huruf apa yang kedua. Murid-murid hanya perlu masukkan sahaja huruf yang ada pada soalan. Okey? Jangan pula pergi rajin tulis kan. Yang pertama, pada bahagian sin pilih sin grafik. Janganlah. Sebab Tidak. soalan ni dikata dengan menulis A, B, C dan E. Sebab yang F ni dia dah bagi dah. Okey. Jadi siapa yang nak jawab soalan tadi? Aiman kan? Okey, yang pertama Aiman. Langkah yang pertama. B. B, aktifkan butang navigasi, buka tertingkap action. Okey, kita tengok betul ke tak? Okey, betul. Okey, yang kedua. Lepas tu C. Lepas tu C. C, klik movie control pada tertingkap action. Ini yang tadi dia ada kait dengan yang sebelum ni, cuma bentuk soalan dia berubahlah, berbeza. Tapi benda yang sama juga. Kalau kita selalu buat, memang kita akan ingat. Okey, yang ketiga dia dah bagi dah. Seretkan go to ke ruang frame list. Seretkan go to ke ruang frame list. Ni tadi seret. Kalau yang macam Amir baca tadi, Dwi klik go to. Kan, dia dua lah. Okey. Dan yang keempat, selepas itu apa? Aiman? A. Pada bahagian scene, pilih scene grafik juga. Okey, sebab kita nak pergikan butang navigasi tu, kita klik dia akan bawa kita pergi ke scene lain. Itu maksudnya butang navigasi. Okey. Seterusnya Aiman. Lepas tu D. Lepas tu D. Aktifkan frame pertama pada layer stop. Maksudnya dekat time frame tadi tu, kita ada sini kan frame tadi, timeline tu kan, ini layer. Okey, kita ada frame kecil-kecil tu. Okey. Jadi bila kita dah buat button, kita aktifkan frame yang pertama. Ini frame yang pertama ya Aiman. Ni. Akmal pun kalau nak tahu ini yang kecil-kecil ni kita panggil dia frame lah, frame yang pertama. Okey, so kita aktifkan frame yang pertama tu, kita pada layer stop kan, layer stop. Okey, next. Okey. D. Dan yang terakhir Aiman. Tu E. Apa dia? Apa dia? Yang terakhir mestilah yang dah ada kat situ kan. E lah kan. Itu je yang tinggal. Pada tertingkap action frame, okey, kita klik arahan stop. Okey. Maksudnya kat sini kan, bila kita dah habis buat semua tu, kita klik lah klik arahan stop supaya frame tu ataupun scene tu dia tak bergerak ke scene yang lain. Okey. Okey. Boleh faham dah semua? Jadi soalan-soalan yang bentuk macam ni memang murid-murid kena fokus. Lagi satu tadi, berapa kali cikgu nak cakap tadi kan? Kita jangan ambil mudah soalan yang mudah. Sebab soalan yang bahagian A ni memang dia aras sederhana lah, aras mudah. Jika pelajar dia selalu buat kan, selalu latihan buat, dia akan ingat. Dan dia akan membantu juga jawapan ni bila kita buat kan, dia akan membantu juga nanti dalam masa kita jawab bahagian B. Macam tu. Itu dia. Okey, baik murid-murid semua, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Selepas ini kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Zurai. Okey, cikgu, jom kita sambung balik kelas kita. Okey Akmal, so yang seterusnya, kalau tadi kita dah tengok bahagian A, sekarang kita akan tengok bahagian B. Okey, so kita tengoklah contoh soalan bahagian B. Soalan bahagian B ni, kalau tadi bahagian A, kalau kita tengok
dalam pilihan jawapan tu semua dia beri. Kan? Betul. Cuma kita kena susun, kena pilih yang terbaik. Tapi untuk bahagian B, murid-murid dia kena ingat balik apa yang dia dah pernah buat. Jadi apa yang dia dah buat tu, buat banyak kali, insya-Allah dia boleh jawab soalan macam ni. Okey, sebab dia kena mengingat. Okey. So soalan dia, rajah 8A menunjukkan paparan asal. Okey, dan rajah 8B menunjukkan animasi motion guide. Motion guide tadi kita guna apa tadi? Kita guna flash apa? kan? Ini ni apa nama dia ni? Oh, yang terbang-terbang tu cikgu. Ya, line kan. Line kita guna tool. line tool. Okey, jadi soalan dia kalau kita tengok dari sini kan, kapal terbang mula duduk di sini ni. Lepas tu dia bergerak, berjalan, terbang pergi ke Sarawak ni. Okey? Jadi soalan dia minta kat sini. Soalan yang pertama. Menyisip, macam mana kita nak huraikan langkah, macam mana kita nak menyisip. Menyisip tu maksudnya kita nak masukkan gambar tu kat dalam flash tu. Okey. Okey. Siapa yang boleh bantu cikgu jawab soalan motion guide ni? Ya. Koyum. Saya. Ya, Koyum. Ya. Okey. Yang pertama ialah aktifkan layer kapal terbang. Klik frame 1, klik dan seret. Seret apa? Kapal terbang GIF ke paparan. Tertinggal. Okey, bila kita dah pilih, klik dan seret lah kita punya image kapal terbang tadi tu, kita seret dia ke paparan kan, ruang kerja. Okey, yang kedua? Yang kedua ialah ubah saiz dan bentuk seperti rajah 8B menggunakan free transform tool. Okey, kalau kita tengok tadi kan, image kapal terbang tu mula kecil kan. Lepas tu dia jadi besar. Jadi kita kena bagi tahulah kita guna apa. Ubah saiz dan bentuk, rajah B menggunakan free transform tool. Okey, bagus Koyum. Dapat 2 markah kat situ. Okey, yang seterusnya Koyum, macam mana kita nak hasilkan motion guide? Motion guide tu maksudnya dia bergerak dari sini pergi ke Sarawak tadi tu. Yang pertama buat apa? Langkah pertama ialah aktifkan frame 50 pada layer kapal terbang. Okey, betul. Kita frame tu kita tengok pada soalan. Yang kedua? Langkah kedua ialah klik kanan tertikus dan pilih insert keyframe. Okey, insert keyframe pada frame yang 50 lagi. Teruskan Koyum. Langkah ketiga ialah klik kanan tertikus, pilih add motion guide. Pilih add motion guide. Okey, seterusnya. Langkah 4 ialah pada layer guide kapal terbang. Aktifkan frame 1, lukis garisan. Lukis garisan, betul. Seterusnya. Langkah kelima ialah ubah garisan menjadi melengkung menggunakan arrow dan subselection tool. Okey, teruskan. Yang keenam ialah aktifkan frame 1, layer guide. Seret image kapal terbang ke permulaan garisan. Okey, kita ambil gambar terbang tu pergi ke permulaan. Okey, yang seterusnya. Yang ketujuh ialah aktifkan frame 50, seret image ke hujung garisan. Okey, kita seretkan image kapal terbang tadi ke hujung garisan. Dan last sekali. Aktifkan kesemua frame 1 hingga 50 layer kapal terbang. Klik kanan tertikus, pilih create motion twin. Okey, kita nak gerakkan tu Akmal, kita kena aktifkan semua frame tu, kita kena masukkan dia lah animasi je. So yang kita masukkan itu adalah create motion twin, barulah dia akan bergerak. Okey. Seterusnya yang ini soalan 6 ni. Okey, kalau kita tengok ni ada perubahan bentuk. Cikgu nak tanya untuk soalan perubahan bentuk je, bulatan dengan bulatan ni kan. Okey, macam mana je cara kita nak menghasilkan objek tu? Soalan ni siapa yang nak jawab? Untuk kita hasilkan objek. Okey. Tak ada. Siapa Ryan? Ryan boleh Ryan? Okey, siapa nak? Okey, Ryan, nak cepat Ryan. Okey. Nyatakan 2 tools saja. Text tool, Okey. line tool. Line Terbaik. tool. Okey, bagus Ryan. Okey, text tool dengan line tool. Okey. Ataupun kita boleh gunalah pen tool. Okey? Alright. Okey, itu saja Akmal. Okey, mungkin seterusnya cikgu. Ataupun mungkin cikgu yang kita ada B juga, betul? Kita ada okey. Okey.
Cara menghasilkan bentuk segitiga. Ya. Okey. Siapa nak jawab bagi soalan ini? 6B. Mungkin Ryan boleh sambung, Ryan? Okey, Nambi cepat. Cara Saya. menghasilkan. Okey. Okey, Qayyum. Okay, langkah pertama ialah aktifkan layer segitiga. Okey. Klik frame 1. Okey, klik frame 1. Betul. Lagi? Okay. Yang kedua ialah klik line tool, klik menu view, pilih snap to objects. Alright. Okey. Dan yang ketiga? Yang terakhir ialah bina 3 garisan yang bersambung untuk membentuk sebuah segitiga. Okey, kita kena bentuklah. Okey. Okey, dapat 3 markah dah. Ini Dapat 6C 3 pula. markah. 6C. Okey, yang ini saya bacalah. Okey. Terangkan langkah menghasilkan animasi perubahan bentuk. Tadi kan dari segitiga kita nak jadi bulatan kan? Okey, so kita kena aktifkan dulu layer segitiga tu. Kita klik frame 25, klik menu insert, pilih keyframe atau klik kanan tertikus. Lepas tu kita delete lah gambar yang segitiga tadi tu. Jadi kita tukarkan dia jadi bentuk bulatan. Kita lukis bentuk bulatan pada paparan. Sama juga kita nak buat tadi kan, kita nak ubah. Kalau motion tadi kita buat motion twin kan. Kalau kita nak tukar bentuk, kita kena pilih twin, lepas tu pilih shape. Dia ada beza lah dekat situ. Okey, Akmal? Dan dapatlah 5 markah. Betul, Cikgu? Dapat 5 markah dekat sini. Okey, baik. Okey. Cikgu, mungkin Cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar di dalam bab pembangunan produk multimedia ini, Cikgu? Okey, Akmal. Seperti yang saya sebut tadi banyak kali kan, kita kena baca dan faham arahan soalan. Arahan dia kategorikan, senaraikan, padankan, susun, tuliskan, terangkan. Jika ada jawapan yang dipilih, diberikan, tulis jawapan sama seperti yang diberikan. Jangan durhaka dengan soalan. Ikut sama yang dibagi. Bagi soalan senaraikan, murid dia boleh tulis lebih daripada jawapan yang dia nak lah, bilangan yang dia kendaki tu. Dan yang kelima, bagi jawapan langkah kerja, tulis langkah 1/1. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Zurai dan juga kepada murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kerayong. Okey, dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Syazli. Terima kasih semua. Baik, diharapkan apa yang Cikgu Zurai kongsikan kepada anda sedikit sebanyak akan membantu sewaktu hari peperiksaan nanti. Baiklah, kita akan jumpa lagi dalam Sukses SPM seterusnya. Saya Akmal Nazri. Ingat sentiasa jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.